ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, kita pada tengah hari ini insya-Allah kita akan kembali untuk siri yang ketiga daripada perbahasan surah Yusuf, kisah yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan untuk pengetahuan kita semua, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sehingga ayat yang ke-32 daripada 111 ayat yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalam surah Yusuf ini. Pada ayat yang terakhir dalam pertemuan yang lalu, iaitu ayat yang ke-32, Allah Azza wa Jalla telah menyatakan di mana berlakunya suatu kenyataan. Kalau zaman hari ini mungkin satu press conference, kenyataan media daripada Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz ataupun Zulaikha, yang mana ia telah menyatakan bahawa dia, Zulaikha ini, telah pun berkeinginan kepada Yusuf. Ia menyatakan seperti mana firman Allah, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Ya, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Iaitu di mana Nabi Allah Yusuf telah pun diakui ketampanannya, dan di situ Zulaikha telah pun menyatakan bahawa yang mana dirinya sememangnya berkeinginan kepada Yusuf, fasta'sam, akan tetapi Yusuf ini lebih untuk memilih kemuliaan ke atas dirinya. Maksudnya Yusuf tidak mahu, dan kita telah jumpa ayat di mana Nabi Yusuf alaihi salam menolak permintaan ataupun menolak keinginan yang telah pun diduga ataupun di apa kita panggil hari ini digoda oleh Zulaikha. Baik. Sehingga menyebabkan, dan pengakuan ini adalah pengakuan Zulaikha kepada siapa? Ini sebenarnya adalah satu pengakuan tertutup kepada wanita-wanita. Ini sebab dia kalau kita kata wanita-wanita mana, sebab tu apabila kita memahami konteks cerita Al-Quran ataupun cerita-cerita Nabi terdahulu ni, kita perlu membayangkan ataupun kita perlu membawa cerita ini kepada satu bentuk realiti, di mana Zulaikha pada ketika ini dikatakan menempati tempat tertinggi, wanita tertinggi dalam kerajaan Mesir, first lady lah. Kemudian siapa kawan-kawan dia? Ini sudah pastilah kawan-kawan kepada Zulaikha ini juga merupakan barisan-barisan isteri-isteri kepada menteri lah, boleh kata macam tu. Okay. Jadi mereka ada meeting tertutup. Dalam meeting itu Zulaikha telah mengakui yang mana dirinya berkeinginan kepada Yusuf. Dan adakah ia merupakan satu bentuk keadaan yang memalukan bagi Zulaikha? Tidak. Kerana ternyata isteri-isteri menteri itu pun apabila mereka melihat Yusuf, sehingga mereka terpotong jari-jari mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Jadi ini antara perkara yang perlu mereka ini fahamilah, okey, dalam situasi demikian. Jadi apa kesudahan kepada tindakan Zulaikha ini? Kerana ianya sampai ke satu sudut, satu keadaan di mana Zulaikha mula meletakkan dendamnya kepada Yusuf. Allah berfirman, wala illam yaf'al ma amuruhu, sekiranya ia tidak melakukan apa yang aku perintahkan ataupun perintah aku kepadanya,
Menunjukkan di situ Zulaikha memang ada kuasa dalam wilayah Mesir. La yusjananna, ya, pasti, ya, dia kata Yusuf ini akan dipenjarakan, wala yakuna minas saghirin, dan dia akan menjadi daripada orang yang golongan orang yang terhina. Jadi ini antara kehendak Zulaikha yang mana bermula daripada dia mencintai Yusuf, berkeinginan, ya, sehingga bertukar menjadi marah setelah ajakan-ajakannya ditolak. Kita ni mungkinlah tak berlakulah zaman ni, okey, tapi zaman-zaman dulu tu mungkin berlaku. Geram sudah-sudahnya disihir, disantau dan sebagainya, dan itu berlakulah. Ya, jadi ini antara dendam-dendam, bentuk-bentuk dendam yang Allah pernah rakamkan dalam Al-Quran. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hari ini pada ayat yang ke-33 melanjutkan kisah Yusuf, ya, dalam Al-Quran. Baik. Sekejap, ya. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Baik. Jadi Yusuf mengetahui akan perihal rancangan Zulaikha ini untuk meletakkannya atau memenjarakannya. Dan siapalah Yusuf pada masa itu yang hanya merupakan seorang rakyat biasa di negara Mesir, yang mana sudah wujud permusuhan ataupun sudah wujud perbalahan antara baginda dengan perempuan yang paling berkuasa di bumi Mesir. Dan apa yang ada pada Yusuf masa itu hanyalah mengakui bahawa penjara itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada terpaksa berhadapan dengan fitnah di luar, apabila berhadapan dengan fitnah perbalahan, fitnah ajakan, ya, daripada wanita yang paling berkuasa di bumi Mesir. Dan wa illa tasrif anni kaidahunna, dan sekiranya engkau tidak memalingkan aku daripada tipu helah dayanya, kata Nabi Yusuf pada Allah, asbu ilaihinna, pastilah aku akan terhumban ke jerat dia, ke dalam keburukan dia, ya. Wa akum minal jahilin, dan aku pasti akan menjadi daripada kalangan orang yang jahil. Fastajabalah, maka Allah Azza wa Jalla memustajabkan, mendengar doa Yusuf, memustajabkannya, ya, rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, dan Allah telah memilih untuk memalingkan Yusuf alaihi salam, ya, daripada, ya, ke apa, tipu daya ataupun helah ataupun fitnah yang dibawa oleh Zulaikha dan juga rakan-rakan dia itu. Baik. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Bermulalah fasa seterusnya, ya. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-35. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul fikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahawa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu yang tertentu. Baik. Jadi di ayat ini terlalu general. Okay, ayat ini memang very general. Apakah tanda-tanda kebenaran Yusuf yang mereka lihat? Okey. Wallahu alam, di sini tidaklah dijelaskan secara nyata, tetapi ada yang menyatakan sudah tersebar berita, okey, sudah tersebar berita bahawa baju Yusuf ketika kejadiannya dengan Zulaikha itu koyak di sebelah belakang. Jadi itu satu bukti yang nyata bagaimana
kalau kita nak menyatakan Yusuf yang melakukan onar atau penganiayaan kepada Zulaikha. Dan ini apabila berita ini tersebar di kalangan rakyat Mesir, pada ketika itu dia akan menjatuhkan imej Zulaikha ini. Dia akan menjadikan Zulaikha ini sebagai satu keadaan yang apa kita kata yang buruk, sedangkan dia merupakan wanita yang paling tinggi kedudukannya di negara Mesir. Baik, dan lalu berlakulah satu keputusan di mana akhirnya mereka sepakat, mereka sepakat untuk memenjarakan Yusuf. Kenapa mereka? Kenapa tidak Zulaikha seorang? Jawapannya kerana wanita-wanita yang menjadi sahabat-sahabat yang terpotong jarinya ini, mereka ini mengetahui kebenaran. Kerana dia telah mendengar, mereka ini telah mendengar kenyataan yang jelas daripada Zulaikha. Zulaikha dah cerita kat mereka apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi wallahu alam, kita pun tak tahu cerita pada masa itu apa yang berlaku di belakang mereka, sehingga wanita-wanita ini pun sepakat bersetuju dengan kehendak Zulaikha untuk memenjarakan Yusuf alaihi salam. Tak tahulah dibayar ke dia apa ke, kita tak tahu. Baik, akhirnya Allah menetapkan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ni Yusuf kat mana? Telah berlaku satu penganiayaan dan Yusuf alaihi salam telah pun berada dalam penjara. Baik. Ada soalan setakat ni? Ada nak tanya? Seperti mana saya katakan sebelum ni, ada satu pandangan menyatakan Yusuf berada selama 1000 hari dalam penjara. Alfu yaum, yang menjadi asas kepada satu tempat di Mesir yang bernama Fayyum. Wallahu alam lah, orang-orang di sana menyatakan ada satu tempat Tasik Korun pernah dengar kan? Korun, kata Tasik dia tu, nama tempat dia tu Fayyum. So dikatakan berasal daripada Alfu yaum, 1000 hari, iaitu 1000 hari keberadaan Yusuf dalam penjara. Begitu. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ketika tengah-tengah Nabi Yusuf menjalani hukuman, maka pada masa itu Allah mentakdirkan masuk 2 orang pemuda ke dalam penjara tersebut. Baik, dua-dua ni pun kena ada sabit kesalahan, masuk penjara. Qala ahaduhuma, berkata salah seorang daripada pemuda yang dipenjarakan itu, inni arani aqsiru khamra, aku melihat diriku memerah arak, membuat arak. Baik. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza, kata satu orang lagi, aku pula bermimpi melihat yang mana aku memikul roti di atas kepalaku. Ta'kulu tayru minhu, burung pun datang lalu makan roti yang berada di atas kepala aku tersebut. Kepala aku lah makan roti tersebut. Nabi ta'wilih, dia kata tolonglah khabarkan kepada kami tentang takwil dia. Begitu. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami duk tengok kamu ni orang baik. Dia tak semua orang masuk penjara ni orang jahat. Ada orang masuk penjara orang baik. Kesalahan kita tengok kes-kes yang melibatkan politik dan sebagainya, tak semua orang jahat masuk penjara. Jadi ada siapa kaki filem? Ada filem Escape from Pretoria yang berlakon hero Harry Potter. Kes dia dipenjarakan kerana dia menentang keras rasis yang berlaku di South Africa. Antara kulit putih dan kulit hitam. So dia dipenjarakan, jadi orang baik lah masuk tu dia fight, dan ini kisah benar. Dia try to escape from penjara Pretoria tu, dan akhirnya dia berjaya melepaskan diri dengan menggunakan kunci kayu yang dia buat. 3 orang, dia dengan 2 lagi rakan dia.
So antara benda yang dia buat ketika mana dia lepas daripada penjara tu, dia ambil teksi orang kulit hitam untuk pergi satu tempat, dan orang kulit hitam tu pun pada asalnya tak nak bawa dia sebab masa tu resis kuat sangat. Okay. Dan akhirnya itu menjadi salah satu daripada satu lonjakan jugalah, satu spark kepada isu resis antara kulit putih dan kulit hitam. Tak apalah, saya cerita saja je lah. Tapi saya nak bagi tahu bahawa dua orang yang masuk penjara ni, kalau mengikut kepada ayat ini, mereka ni taklah mengetahui yang Yusuf ni ada kepakaran mentakwil mimpi dan sebagainya. Cuma Allah takdirkan mereka mimpi. Lalu apabila mereka melihat Yusuf, mereka tengok Yusuf ni tak macam orang yang selayaknya berada dalam penjara, begitulah. Dan kami melihat kamu ni daripada kalangan orang yang baik. Maknanya pada masa itu bukanlah suatu perkara yang pelik orang yang tidak bersalah dipenjarakan. Ini satu masalah yang tak pelik. Maknanya sesiapa sahaja boleh dipenjarakan pada masa itu jika ada pihak-pihak yang berkuasa yang tidak berkenan kepada mereka. Ini kisah Al-Quran. Sebab itu kita, perkara-perkara seperti ini dia akan berjalan, dia akan berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadi sesiapa yang memegang kuasa, jika ia melihat seseorang itu merupakan ancaman, seseorang itu merupakan orang yang ia tidak suka dan sebagainya, maka dia boleh menjatuhkan hukuman penjara kepada sesiapa yang mereka kehendaki. Maka hadirin mati Allah sekalian, apa yang berlaku? Nabi Allah Yusuf alaihi salam akhirnya diberikan satu wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Kita fahami bahawa Nabi Yusuf ini pada masa ini sudah pun menjadi Nabi kerana ia telah mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik. Dalam satu pandangan, Qatadah menyatakan bahawa salah seorang daripada yang masuk penjara ni, seperti mana ayat Al-Quran nyatakan bahawa salah seorang itu adalah tukang masak raja ni, Raja Mesir pada masa itulah. Dia kata tukang buat roti, tukang masak lah, tukang masak. Dan dia dipenjarakan kerana tuduhan cuba meracuni makanan dan minuman raja. Baik. Jadi itu antara yang berlaku kepada salah seorang yang dipenjarakan tersebut. Jadi mereka ni bukanlah masuk penjara. Kita ni, saya cakap, kita ni kena faham realiti juga. Cerita Quran ni mungkin tak detail, tetapi dia macam ni lah, dah masuk penjara, mungkin dah ada setahun kat penjara mungkin, ataupun kurang setahun lah, katalah 2-3 bulan. Dan mereka tengok. Mereka kata ada satu orang ni lah, ini Yusuf. Nampak? Yusuf. Jadi mereka pun cubalah dekat dengan Yusuf, cubalah rapat dengan Yusuf, begitu. Sebab itulah ada satu pandangan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, dia menyatakan bahawa dia kata dua orang ni dia tak mimpi pun sebenarnya, tapi dia pura-pura. Dia pura-pura menyatakan yang dia tu mimpi. Itu tapi pendapat Ibnu Mas'ud lah. Wallahu alam, Quran menyatakan mereka berdua ni mimpi. Baik. Jadi apa jawapan Yusuf kepada kedua-dua pemuda ini? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma. Kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, aku boleh khabarkan kepada kamu jenis makanan yang akan diberikan kepada kamu sebelum makanan itu sampai kepada kamu berdua. Jadi ini macam menduga perkara gaib. Baik, ya ke? Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Tapi kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang demikian itu adalah daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Maknanya Nabi Yusuf memulakan jawapan kepada kedua-dua rakan penjaranya ini yang minta ditakwilkan mimpi mereka ini dengan seruan dakwah.
Nabi Allah Yusuf telah menyatakan, ya, aku boleh khabarkan kepada kamu apa hidangan yang akan kamu dapat sebelum hidangan tu sampai. Tetapi kamu kena ingat, demikian adalah apa yang Tuhanku ajarkan kepada aku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Tetapi aku benar-benar meninggalkan mana-mana ajaran kaum yang tidak beriman kepada Allah, yang mana mereka itu menjadi golongan yang kufur di hari akhirat. Baik. Dan Yusuf menyatakan wattaba'tu millata abai, dan dalam masa yang sama sebenarnya aku mengikut ajaran abai. Siapa abai? Bapaku. Bapa-bapaku, siapa dia? Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ini timbul persoalan di sini, puan-puan sekalian. Okey, Yusuf ini rasul ke nabi? Ini ada persoalan. Yusuf ni rasul ke nabi? Kan ada orang bahas, orang tanya, yang 25 tu semua tu rasul lah tu. Tak, saya dah jelaskan sebelum ni. Siapa yang dah lama mengikuti kuliah saya telah menjelaskan apa sebenarnya beza rasul dan nabi. Okey, baik. Saya lebih cenderung berpandangan Yusuf bukan rasul tetapi ia nabi. Apa maksudnya? Ia mendapat wahyu daripada Allah tetapi tidak ada syariat khusus di atas Yusuf alaihi salam. Jadi syariat Yusuf adalah tergantung kepada syariat rasul sebelumnya. Contohnya, Yusuf ikut syariat siapa sebenarnya? Saya berpandangan bahawa Yusuf mengikut syariat Ibrahim alaihi salam. Mengikut syariat Ibrahim. Jadi mengikut syariat moyangnya. Okey. Baik, begitu jugalah kalau kita tengok walaupun Bani Israel itu ternisbah kepada anak-anak Yaqub, ayah kepada Yusuf, tetapi Yaqub juga kalau kita lihat ia lebih jelas mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi ini antara sebab itu kalau kita tengok ibadah haji adalah syariat Nabi Ibrahim yang Allah wahyukan untuk diikuti oleh Nabi siapa dia? Nabi Ismail alaihi salam. Anak Nabi Ibrahim. Baik, jadi ketika mana berlaku peristiwa ini, Kaabah telah terbina di Mekah. Kaabah tu dah ada. Kerana Kaabah adalah dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Satu generasi je. Sedangkan kisah Nabi Yusuf ni 4 generasi daripada Nabi Ibrahim. Jadi Kaabah dah ada. Cuma adakah Nabi Yusuf ini mengikut ataupun perlu buat haji, ada kewajipan tu? Tak ada. Sebab haji ini adalah hanya khusus kepada Nabi Ismail. Maknanya syariat Nabi Ibrahim yang diletakkan ke atas Nabi Ismail alaihi salam. Ini kita kena fahamlah situasi ini. Okey, sebab itu nanti antara yang Nabi mention apabila turunnya Isa alaihi salam, baginda Isa akan melaksanakan umrah atau haji. Okey, dan ia akan berniat di mana? Allah, saya lupa nama tempat dia. Iaitu tempat niat bagi orang yang datang daripada Syam. Dan ternyata memang Nabi Isa ni dia akan turun di Syam. Jadi dia akan buat haji ataupun umrah dan berniat daripada satu tempat miqat bagi orang-orang Syam. Kenapa Nabi Isa buat haji? Sebab nak menunjukkan bahawa Nabi Isa mengikut syariat Nabi SAW. Okey? Baik. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Baik. Tidaklah bagi kami untuk mensyirikkan Allah ini dengan sesuatu pun, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dalika min fadlillahi alaina, demikian kelebihan Allah ke atas kami, wa 'alan nas, dan ke atas manusia lain, walakin aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka ini tidak bersyukur. Baik, insya-Allah. Puan-puan sekalian, setakat ni ada soalan nak tanya? Setengah jam dah kita berlalu. Silakan.
Kalau ada soalan. Ha? Ada semua ya? Takut terlelap ni, takut saya cakap seorang ni. Okey. Sambung. Ya sahibai sijin. Nabi Yusuf seru kepada rakan sepenjaranya. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Nabi Yusuf tanya, adakah sembahan-sembahan yang pelbagai yang disembah oleh manusia di luar sana itu lebih baik daripada Allah yang al-wahid, yang tunggal, yang satu, yang qahhar, yang bersifat perkasa? Mana yang lebih baik? Allah yang tunggal bersifat perkasa ataupun Tuhan-Tuhan yang banyak yang disembah oleh orang di luar sana? Nampak? Nabi Yusuf sudah pun memulakan dakwahnya dalam penjara. Ma ta'buduna min dunih. Tidaklah selayaknya kalian ini menyembah selain daripadanya, yakni Allah. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Melainkan sembahan-sembahan di luar sana itu, ya, itu hanyalah dicipta, dibuat, kemudian dinamakan oleh kalian semua dan juga bapa-bapa kalian dulu. Sebab tu kalau kita tengok berhala-berhala yang ada di Mekah, macam mana mereka create berhala? Berhala ni nak dibuat atas nama siapa? Okey. Hari ini sembahan berhala ni macam-macam. Kalau kita belajar comparative religion, kita akan tengok macam mana agama-agama tertentu ni mereka create berhala. Setiap berhala tu ada nama. Ya, pergilah mana-mana ke Tokong, ke kuil, ke tanya, ni apa nama, ni ada nama. Pokok mana pun dia ada nama dia. Okey. Begitu juga Arab musyrikin dulu. Ada Lata, ada Manat, ada Uzza. Siapa Lata, siapa Manat, siapa Uzza? Mereka ini adalah orang-orang yang disegani. Orang-orang yang soleh dikatakan dahulu, ya. Orang-orang yang melakukan kebaikan kepada ibadah, kepada pelaksana ibadah haji di zaman jahiliah. Bila mereka mati, ya, dibina tugu-tugu peringatan kepada mereka. Ini tugu Lata, ini tugu Manat, ini tugu Uzza. Akhirnya bermula dengan tugu-tugu itu akhirnya diangkat dan disembah menjadi sembahan berhala. Begitu. Sebab tu dalam Islam, ya, dalam Islam membina patung, ukiran, apa-apa sahajalah, replika yang berbentuk benda hidup dilarang atau diharamkan secara mutlak. Secara mutlak. Sama ada disembah atau tidak, yakni sekadar dijadikan sebagai memorial ataupun hiasan. Jadi kalau nak ukir, buat pada batu, kepada kayu, kepada apa-apa bahan-bahan yang lebih ringan pada hari ini, yang lebih mudah, make sure benda itu bukan benda yang bernyawa daripada kalangan manusia ataupun haiwan. Ya. Buatlah gambar pokok ke, gambar bangunan ke, itu tak menjadi masalah. Okey. Baik, walaupun kita kata ia tidak disembah, macam tugu negara. Mana ada orang sembah tugu negara? Ada kita sembah tugu negara, kita pergi. Tapi bolehkah benda-benda begitu? Dalam Islam tidak dibenarkan. Siapa pernah pergi tugu negara? Orang yang terbaring apa semua tu, yang angkat bendera tu, ukiran tu, tak ada seorang pun orang Melayu sebenarnya. Semua Mak Saleh. Cuba tengok nama-nama kat bawah. Okey. Itu gagasan dululah, British dulu dia buat benda macam tu. Jadi jelas
Ya, adapun adapun kalau buat benda hidup tetapi dengan tujuan yang tidak dimuliakan seperti mainan, anak patung orang kan. Ha, ya, teddy bear dan sebagainya, dibaling, dicampak, disepak dan sebagainya, yang itu diharuskan untuk tujuan permainan kanak-kanak. Begitulah beza dia. Okey, jelas. Ini dalam bab sedikit dalam bab hukum. Okey. Baik, sambung. Ma anzalallahu biha min sultan. Hal itu semua tidak pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Inil hukmu illa lillah. Ya. Maka itulah keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Ya, amara alla ta'budu illa iyyah. Allah sendiri telah memerintahkan supaya kamu semua tidak menyembah selain daripadanya. Dalikad dinul qayyim, demikian itu merupakan agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Baik. Apa agama para nabi sejak daripada dulu sehingga ke zaman kita hari ini? Agamanya sama semua, agama Islam. Baik. Mana datang agama Yahudi? Agama Yahudi bukan agama Nabi Musa. Okey, agama Yahudi adalah agama yang diselewengkan daripada kitab Taurat. Itu agama Yahudi. Okey. Semasa zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi kan, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Taurat yang tidak lagi seiring dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Okey, mendatang ajaran Kristian. Kenapa kita panggil Yahudi dan Kristian ini, Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi, agama langit, kerana asas kitab mereka tu kitab wahyu, tetapi mereka selewengkan. Kristian tidak ada kaitan sama sekali dengan Nabi Isa. Kristian hanya muncul 300 tahun selepas kewafatan Isa alaihi salam. Beza tak? Jauh tak? Okey. Jadi apa ajaran Nabi Isa? Apa agama Nabi Isa? Islam. Agamanya Islam, tauhidnya sama macam kita. Kitabnya adalah Injil, berasaskan syariat kitab Injil. Itu dia beza dia. Ni kita kena faham lah. Jangan kita katakan Kristian Nabi Isa. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan sama sekali. Okey, baik. Sambung. Barulah setelah daripada Nabi Allah Yusuf menyampaikan peringatan-peringatan tauhid akidah kepada dua orang rakan penjaranya, barulah Nabi Yusuf menyatakan, ya sahibai sijin, wahai saudara sepenjara, amma ahadukuma, salah seorang daripada kamu nanti, fayaski rabbahu khamra, dia akan kembali berkhidmat sebagai pembuat makanan, pemberi minum kepada sang raja lah, kepada penguasa raja, ya. Wa ammal akhar, tetapi salah seorang daripada kamu juga nanti, fayuslabu fataqulu tayru min ra'sih, akan dijatuhkan hukuman, akan disalib, dibunuh, lalu burung akan datang makan kepala kamu. Maksudnya dah kena poncong, putus kepala, kena salib, putus kepala, burung datang patuk makan kepala tersebut. Qudiyal amru allazi fihi tastaftiyan. Okey, telah diputuskan perkara yang kamu berdua tanyakan kepada aku tadi. Baik. Kalau kita macam mana ni perempuan sekalian? Sudah, yang mana satu ni? Tapi di sini Nabi Yusuf tak bagi tahu yang mana. Okey, pandai-pandai lah dia pilih. Okey. Apa jadi? Ternyata salah seorang daripadanya dihukum dan salah seorang daripadanya terlepas hukuman. Quran tak detailkan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Okey, cuma satu pendapat menyatakan bahawa yang selamat itu sudah pastilah yang inni arani aksiru khamra, iaitu orang yang bermimpi ianya memerah arak, menghasilkan arak. Jadi dialah yang selamat kerana dia akhirnya kembali berkhidmat, memberi minum kepada raja. Baik. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbika fa'ansahu asy-syaitanu dhikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Okey. Dalam ayat ke-42 ini ada isyarat bahawa
Yusuf alaihi salam pernah membisikkan kepada salah seorang yang Nabi Yusuf tahu dia akan selamat. Dia akan kembali berkhidmat di istana raja. Nabi Allah Yusuf membisikkan, nanti tolong sampaikan kepada raja tentang perihal keadaan kedudukan aku. Ini menunjukkan bahawa puan-puan sekalian, Raja Mesir masa tu tak tahu pun kes Yusuf ni. Ya, dia tak tahu pun pada hakikatnya apakah kesudahan yang berlaku kepada Yusuf. Dan mungkin dia tak tahu pun apakah Yusuf ini rupa-rupanya sudah beberapa lama Yusuf telah pun dipenjarakan. Jadi dengan demikian Yusuf khabarkan kepada sahabatnya ni, nanti kalau kamu balik, khidmat balik kepada raja, tolong khabarkan keadaan kedudukan aku yang dianiaya sehingga aku berada di sini. Baik. Dan Yusuf berkata kepada orang yang telah diketahui akan selamat di antara mereka berdua. Dia kata apa? Uzkurni inda rabbik. Terangkanlah keadaanku kepada raja nanti. Tapi apa yang berlaku? Fa'ansahu syaitan. Syaitan telah melupakan zikra rabbi untuk orang ini beritahu kepada raja tentang keadaan Yusuf. Allahu Akbar. Di sini, puan-puan sekalian, para ulama membahaskan lupa ada kaitan dengan syaitan. Maknanya syaitan ini dia punyai kemampuan untuk membuatkan manusia ini lupa. Kenapa kita boleh lupa? Kerana Adam itu lupa. Jadi kita pun lupa lah. Nabi SAW pernah sebut, kerana Adam melakukan kesilapan, maka zuriatnya melakukan kesilapan. Kerana Adam lupa, maka zuriatnya juga lupa. Saya pernah cerita kepada perempuan sekalian macam mana Adam lupa. Adam lupa yang baginda telah memberikan 40 tahun umurnya kepada Daud alaihi salam. Dan ketika malaikat maut datang ketika usia Adam 960 tahun, Adam menyatakan, aku masih punya 40 tahun sebelum kewafatanku. Adam diberi usia satu hari akhirat untuk hidupnya di dunia 1000 tahun lah. Tapi Adam lupa, Nabi Adam lupa yang ia telah menghadiahkan umurnya itu kepada Daud alaihi salam. Baik. Jadi apabila lupa orang ini untuk mengkhabarkan perihal Yusuf, falabisa fi sijni bid'a sinin, dan akhirnya Allah telah menetapkan Nabi Allah Yusuf menetap di dalam penjara bid'a sinin. Apa makna bid'a sinin? Bid'a dalam bahasa Arab adalah bilangan 3 hingga 9. Jadi kokok mana pun wallahu alam, Nabi Allah Yusuf alaihi salam tidak berada dalam penjara melebihi 10 tahun. Iaitu tempohnya antara 3 dan 9 tahun. Mungkinlah saya pegang pendapat 1000 hari. Kalau kata 1000 hari itu dalam 3 tahun lebih sikit lah. Gitu. Okey, baik. Allahu Akbar. Ada soalan? Sedap bercerita ni. Ring tekak. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. Baik, tiba satu hari, raja pula hidupnya diganggu dengan suatu mimpi. Mimpi apa? Raja melihat ada 7 ekor lembu gemuk makan 7 ijaf. 7 ekor lembu gemuk makan 7 ekor lembu kurus. Sab'a sumbulatin khudrin. Raja juga melihat dalam mimpinya 7 tangkai yang hijau. Wa ukhara yabisat, dan 7 yang lainnya adalah yabisat, tu maksudnya yang dah layu kering. Ini dilihat oleh oleh Raja Mesir masa itu. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yai in kuntum lirru'ya ta'burun. Baik. Okey. Raja ni tanya kat siapa? Dia tanyalah kepada barisan kabinet dia. Dia tanyalah ke barisan kabinet dia. Tuan-tuan, orang-orang besar ni dia tak ada kawan.
Jadi perempuan sekalian kalau dapat berkawan dengan permaisuri ke siapa-siapa, baguslah. Yang mana tak ada kawan. Macam raja-raja nak kawan dengan siapa? Dia kawan dengan kabinet-kabinet menteri-menteri dia. Sebab tu dia tanya, ya ayuhal mala'u aftuni fi ru'yai, kalian-kalian semua, siapa yang boleh tolong takwilkan, tafsirkan mimpi beta? In kuntum lirru'ya takburun, sekiranya dia ada ilmu berkaitan dengan mentafsir mimpi ni. Barisan kabinet menteri-menteri di Mesir pada masa itu berkata, qalu adghasu ahlam. Wahai tuanku, nothing lah dia kata. Don't think about that. Jangan fikir tentang itu, dia kata. Yang mana mimpi itu hanyalah merupakan adghasu ahlam. Mainan tidur. Mainan tidur. Perempuan sekalian, mimpi kita dengan mimpi pemimpin tak sama. Tak sama ya. Apatah lagi kalau pemimpin itu di kalangan orang yang beriman. Okey. Sebab tu bagi seorang pemimpin, kalau betul-betul dia pemimpin yang beriman, okey, dia ada beberapa anugerah-anugerah yang Allah kurniakan kepada mereka. Terutamanya mungkin dalam tindak tanduk kepimpinan mereka, pemerintahan mereka, itu tidak boleh dinafikan. Mungkin juga sehingga ke tahap mimpi mereka. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang sifat Dajjal. Nabi kata dia mata dia buta sebelah, akwar. Sebelah mata dia tu tersembul macam anggur, kata Nabi. Lepas tu rambut dia kerinting. Nabi ada sifatkan tentang Dajjal ni lah. Baik. Kalau kita fikir secara logik akal kita, kalau sifat itu keluar dan dilihat oleh ramai orang, satu dunia umat Islam akan kata dia ni Dajjal. Okey. Tapi tuan-tuan duk tunggu, tak nampak sampai ke hari ni. Itulah orang kata Dajjal tak ada lah, dia pun belum keluar lagi. Tak apalah, orang kata begitulah. Baik. Fitnah ni sangat bahaya. Tapi dalam masa yang sama, Nabi memperingatkan kita dengan satu peringatan untuk keselamatan kita. Apa dia? Nabi sebutkan sifat fizikal dia. Dan satu sifat fizikal yang nyata, Nabi cakap mata dia buta sebelah, tersembul sebelah. Sebelah nampak, sebelah tersembul sebelah. Okey. Saya tak tahu bagaimana saya nak ulas kepada perempuan sekalian. Kalau perempuan tanya kepada diri kita sendiri, okey, Dajjal ni ada dah sejak zaman Nabi SAW, ada dah. Okey. Dan selama ni dia duduk mana? Selama-lama dah 1400 tahun ni apa benda dia buat? Apa kerja dia buat? Fitnah apa dia buat? Apa yang telah berlaku, sama ada kita nampak atau kita tak nampak. Baik. Dan bila mana kita nampak sifat orang seperti itu? Okey. Kalaulah tiba-tiba muncul dengan sifat macam tu, satu dunia tengok, satu dunia tahu dia ni Dajjal. Okey. Wallahu a'lam. Kerana pada sudut pandang saya, Dajjal ni tak mai pun jumpa kita. Buat apa dia mai jumpa kita? Kita ni siapa? Kan? Dia tak ketuk pintu rumah kita lah. Perempuan jangan risau lah. Ya? Dajjal takkan datang ketuk pintu rumah. Dengan khabar tadi, kata durian banyak luruh. Nak bagi aku sikit ke tak, minta durian pula mari, contohlah. Kan? Tak ada. Dengar-dengar ketuk pintu rumah kita. Dengar-dengar satu rumah ni kuat mengaji ni. Apa ni? Semua rajin sedekah ni. Sekarang ni aku datang, aku nak satu clarify. Kamu semua dalam rumah ni mengaku dah aku Tuhan. Tak, dia tak main macam tu. Perempuan jangan risau. Okey, pelik pula Ustaz bahas ni. Itulah. Bahas lebih sensitif benda ni. Tapi biarlah dengan realiti. Ini satu sifat yang saya nak sebutkan, nak kongsikan kepada perempuan. Dia mari jumpa, tapi dia jumpa siapa? Pastinya pembawa fitnah yang besar seperti itu, dia akan datang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin.
Sebab apa? Sebab nak rosakkan umat ni, rosakkan pemimpin juga. Pemimpin akan buat decision yang akan merosakkan umat. Habis cerita. Betul tak? Nak rosakkan hiburan kepada satu negara umat Islam. Discuss dengan pemimpin, luluskan program hiburan satu negara terikut dengan hiburan. Nampak tak? Habis. Begitu. Sebab tu kalau kita tengok perempuan sekalian, macam mana perempuan nak faham pengikut Dajjal itu di kalangan wanita? Mana mungkin wanita ni nak ikut datang beratur belakang Dajjal yang mata buta sebelah tu nanti? Tak. Nabi cakap pengikut dia daripada kalangan, ramai daripada kalangan wanita pun masuk dia. Pengikut dia, orang yang mengikuti agenda dia paling ramai. Sebab apa? Salah satu agenda dia apa? Dia hiburan. Dia suka berhibur. Okay? Gila ke artis Korea contohlah. Tak ada perempuan yang minat Korea sini kan? Tak payahlah. Okay. Nak tengok filem, dia tengoklah. Ada orang suka filem, dia nak buat macam mana? Kan? Tapi keterujaan kepada kumpulan-kumpulan tertentu, ya salam. Kan? Pelik banget. Kan? Saya orang lelaki, saya mikir, enggak nyambung, saya kata. Enggak nyambung sama sekali. Macam mana orang macam tu dia boleh suka? Orang yang bukan lelaki habis, tetapi habis lakinya. Tengok orang-orang Korea ni, mukanya lelaki tu. Itu bukan muka lelaki tu. Itu muka apa? bukan muka lelaki habis, muka yang habis kelakiannya. Tapi diminati, memang bedah muka kan? Macam tu. Disanjungi, apa benda lah. Saya tak tahu tapi dia orang duk sebut sampai keluar apa? BTS, ada agama BTS apa benda dah. Ni macam-macam lah hadirin sekalian. Kita kenapa kita sanjung Korea? Hiburan dia. Budak-budak muda kita sampai keluarlah apa resipi Korea pun duk cuba try nak buat. Macam tu. Okey. Boleh cakap sepatah dua bahasa Korea tu hebat dah lah kiranya. Itulah. Hadirin mati Allah sekalian. Cerita ni panjang lagi lah. Cerita ni panjang lagi. Macam iblis. Kalau kacau Nabi-Nabi ni, iblis datang direct ganggu para Nabi. Adalah beberapa riwayat ya, yang ada sahih, ada tak sahih, ada riwayat Israiliyat. Mana iblis ni datang mengganggu sendiri para Nabi. Begitu juga Dajjal tak mari jumpa kita. Dia akan jumpa dengan orang-orang besar, pemimpin agama. Wallahu alam. Mungkin sahaja ketika mana mereka datang Allah memperlihatkan wajah dia yang sebenar dan pada masa itu terpulang kepada pemimpin itu untuk dia menerima tawaran yang diberikan oleh si Dajjal ataupun tidak. Sebab tawaran yang diberikan oleh Dajjal kepada mereka ni bukan tawaran yang kecil. Nabi sifatkan antara api dan air. Api dan air, itu tawaran dia. Mana mungkin orang akan memilih api pada zahirnya jika ditawarkan air? Mana mungkin orang akan memilih kesusahan apabila ditawar di hadapannya kesenangan? Tetapi kalau dia yang datang di hadapan pemimpin kaum muslimin, nak kata macam mana? Wallahu alam. Hadirin mati Allah sekalian. Tak apalah, saya cerita kat situ je lah. Nanti panjang lagi, panjang cerita ni. Okey, sambung. Baik. Qalu adghasu ahlam. Barisan pemimpin Raja Mesir pun kata, dia kata apa? Tak ada apa tuanku, ni mainan-mainan tidur je, don't worry lah. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dia kata kami ni pun kalau nak takwil mimpi ni bukan reti sangat. Nanti kami takwil mimpi tuanku, habis mengarut jadinya nanti. Gitulah. Menunjukkan bahawa tak adalah special sangat barisan Menteri Mesir pada waktu itu. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Baik. Okey. Perempuan sekalian. Tiba-tiba. Masa tu tersebarlah di istana tentang mimpi raja ni.
Barulah lelaki yang duduk satu sel dengan Nabi Yusuf di penjara tadi, yang dah beberapa tahun duduk lepas daripada hukuman, dah khidmat balik kepada raja, masa tu dia baru teringat. Ya salam. Dia kata, dalam penjara ni ada satu orang pemuda, nama dia Yusuf. Dia ni punya kehebatan untuk mentakwilkan mimpi. Oh, ni dia. Jadi dia cerita dekat siapa? Dekat raja. Dia sampaikan kat raja. Dia kata, sesuai sangat kalau dia ini mentakwilkan mimpi tuanku. Dengan demikian. Okey. Dia kata, fa'arsilu, tolonglah hantar aku ke penjara untuk aku berjumpa dengan Yusuf. Aku nak khabarkan tentang benda ni. Maka dengan demikian, perempuan sekalian, dia dihantar, diperkenankan dia dihantar kepada penjara. Dia kata, Yusuf ayyuhas siddiqu, wahai Yusuf sahabatku, kawan aku, dia kata. Kan? Yusuf pun tengok, baru mari, berapa tahun dah ni, apa cerita? Contohlah perempuan sekalian. Tapi tak, Yusuf tidak begitu. Dia kata, tolonglah. Dia kata, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Tolong takwilkan mimpi 7 ekor lembu gemuk makan 7 ekor lembu kurus. Wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Mimpi melihat 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang layu. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Semoga aku dapat balik kepada manusia, aku akan dapat memberikan manfaat lah kepada manusia lain kerana benda ni melibatkan mimpi raja. Baik, okey. Hadirin mati Allah sekalian. Allahu Akbar. Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, apa kata Nabi Yusuf? Qala tazra'una sab'a sinin da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kata Nabi Allah Yusuf, kalian bercucuk tanam bahan makanan selama 7 tahun yang subur ni. Okey, dan buat stok penimbal. Faham tak stok penimbal? Stockpile. Okey, stockpile. Ni mungkin ada orang-orang background ekonomi ni perempuan betul kan saya kalau saya salah. Stockpile, stok makanan. Okey. Tolong dalam 7 tahun ni tanam semua elok-elok, buat stok penimbal. Ambil sikit je untuk keperluan makanan cukup-cukup. Kita catu makanan untuk 7 tahun ni. Kita catu. Tapi fokus utama kita simpan. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad. Kerana selepas itu akan datang 7 tahun yang sengsara. 7 tahun kemarau. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Pada masa 7 tahun kemarau tu, itulah kita akan gunakan stok yang kita telah kumpul pada 7 tahun pertama dalam keadaan subur itu. Baik. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian after 7 tahun kemarau itu akan datang balik selepas daripada itu tahun-tahun yang kita kembali subur. Cuma kita ada 7 tahun dalam keadaan kemarau. Baik. Ini yang dikhabarkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik. Allahu Akbar. Okey, cerita ni hadirin mati Allah sekalian, dia tamat dekat mana? Saya pun akan tamatkan ayat 49 pada hari ini. Minggu depan kita akan sambung ayat 50. Cerita ni berakhir dengan raja sangat teruja dengan takwil mimpi itu. Sampai raja duk tanya, siapa yang takwil macam ni? Mimpi aku ni maknanya, kata raja, ini betul-betul berkaitan dengan rakyat Mesir, bumi Mesir. Dan ini merupakan salah satu daripada realiti yang mana kalau betul berlaku 7 tahun kemarau, apa kita nak makan pada masa itu? Baik. Jadi ianya berakhir dengan raja suruh bawa keluar orang ini. Bawa keluar. Tapi di sinilah hadirin mati Allah sekalian, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Yusuf. Yang mana Yusuf telah menolak tawaran pengampunan raja ke atas hukuman baginda.
Yang ni kita akan bicarakan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Tetapi kalau kita lihat di sini, idea Nabi Yusuf alaihi salam ini telah diciplak dan diguna pakai oleh siapa dia? Oleh kuasa besar dunia pada hari ini, antaranya adalah US. Jangan main-main sampai ke US kita cerita. So saya kata kita cerita tentang Nabi tafsir ni, kita jangan pernah underrated mereka. US dia terkenal dengan satu negara yang kontrol barang-barang komoditi. Bukan pasal dia ada pun barang tu, tak. Tetapi dia buat apa yang pernah Nabi Yusuf buat. Apa dia? Kumpul stockpile. Apa dia? Stok penimbal. Dia tak ada timah tapi dia boleh kontrol harga timah. Dia tak ada minyak, dia ada minyak lah tapi kita tahu dia bukan pengeluar minyak yang utama. Okay? Tapi dia boleh kontrol harga minyak. Dia tak ada getah tapi dia boleh kontrol harga getah. Sebab apa? Dia ada stok penimbal. Dia boleh adjust negara-negara pengeluar ini untuk menaikkan harga. Sebab tu tak boleh buat. Tak boleh kan? Tak boleh. Dah nak cakap perempuan sekalian. Kan? Kalau negara Arab nak naikkan harga minyak, dia boleh kontrol. Dikeluarkan stok dia sampai barang itu berlebihan dalam komuniti, dalam pasaran. Bila barang berlebihan dalam pasaran, automatik harga jatuh, harga turun. Itu. Ni dia kehebatan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sebab ia wahyu daripada Allah Taala. Jadi benda ni ditiru oleh satu buah negara yang ingin menguasai sudut ekonomi dalam dunia ni. Ini dia lah, ini saya nak kongsi lah, bukan sikit-sikit, bukan kecil-kecil punya, bukan cikai-cikai punya idea Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sesuai dengan waktu itu di bumi Mesir, bab makanan. Baik, insya-Allah. Okey, puan-puan sekalian, insya-Allah. Sampai di sini dulu dan saya buka kepada soalan-soalan yang berkaitan, ya. Okey. Okay. Ada yang komen ada ralat sikit, saya tersalah sebut tadi ya. Lembu gemuk makan lembu kurus. By right, lembu kurus makan lembu gemuk. Ya. Saya tersalah sebut tadi. Baik. Okey. Yang lain ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Hanya Ustaz mention tadi yang Uzza, lepas tu siapa lagi Ustaz tu yang tiga tu kan yang dijadikan berhala tu. Ustaz kata diorang ni masih hidupnya merupakan considered macam alim ulama kan. Bukan alim ulama, orang-orang yang berkhidmat pada orang-orang yang buat haji zaman jahiliah dulu. Tukang bagi makan, tukang bagi air, macam tu lah. Macam mutawif macam tu lah lebih kurang kot. Macam syarikat ni lah, syarikat kebajikan. Syarikat Lanta ni dia akan uruskan makanan. Tender. Okey. Jadi kan, dia orang punya agama tu, agama apa Ustaz? Soalan je satu yang tu. Okay. Agama mereka? Agama ya. Mereka ini, kalaulah mereka tu hidup selepas zaman Amru bin Luhai Al-Khuzai bawa berhala ke kota Mekah, maka kemungkinan besar mereka adalah ahlu syirik juga, penyembah berhala jugalah. Sebab masa mereka pun ada berhala juga. Begitu, maknanya cuma mereka mati, mereka tu pula dijadikan berhala. Begitu. Ya. Okay. Jadi maksudnya bukan sebabkan dia orang ni alim ke tak lah, sebab hanya disebabkan oleh macam dia orang punya self tu lebih kepada macam NGO lah kot. Memang NGO apa sama, tapi that time tak adalah bergaduh semua NGO ni. Hari ni je bergaduh. Jadi dulu dia sama-sama buat kerja. Lata ada buat kerja, Uzza ada buat kerja, aku bagi tender makan, kau bagi tender air, kau pergi ambil air apa semua untuk memuliakan jemaah-jemaah haji that time. Tapi mungkinlah haji zaman tu pun dah jahiliah lah kalau penyembahan berhala dah ada di Mekah. Jadi disebabkan oleh mereka memuliakan orang-orang ini, so bila mati mereka buat tugu. Itu asal dia. Jadi bila dah buat tugu begitu, lama-lama dijadikan sebagai sembahan. Gitu. Ya.
Dan soalan kedua Ustaz, Ya. bila apa ni Nabi Allah Yusuf ada kelebihan dalam mentakwil mimpi. Ya. Adakah takwil tu merupakan satu yang dibenarkan untuk zaman sekarang lah? Zaman Macam sekarang itu saja. tidak menjadi kesalahan. Bahkan Nabi SAW pun antara rutin baginda adalah mentakwilkan mimpi sahabat setelah subuh. Setelah subuh tu Nabi tanyalah siapa-siapa ada mimpi apa nak aku takwilkan. Cumanya beginilah, siapa yang ada kemahiran takwil mimpi ni? Syarat pertama orang yang untuk kemahiran mentakwil mimpi ni, syarat pertama dia orang soleh. Ibadah wajibnya sangat terpelihara dengan baik dan ia terzahir dengan kebaikan ibadah-ibadah sunat. Ini first. Dan orang yang macam tu pun belum tentu dia ada kemampuan untuk mentadbir mimpi, mentakwil mimpi. Saya sendiri pun kerap juga orang datang kadang-kadang WhatsApp tanya saya mimpi sekian. Saya tanya wallahu alam, kerana saya tidak ada kemampuan. Saya tidak ada sebarang pengetahuan tentang mimpi itu. Begitu. Cuma kalau dia cerita tentang mimpi baik apa semua, saya hanya menyatakan insya-Allah doalah semoga ada kebaikan daripada mimpi kebaikan itu. Begitu je lah. Okey. Baik, insya-Allah. Okey. Ya, silakan, ada soalan lain? Puan Azni? Tak ada Ustaz. Tak ada. Allah Akbar. Siapa lagi? Ramai juga kita ya, 37 orang. InsyaAllah, tabarakallah. Puan ni? Ustaz, Ya. yang dua orang tu, yang seorang Ya. tu memang dia memang matilah kan, yang dua orang yang dalam penjara. Seorang tu kena bunuh lah, kena hukum. So yang seorang lagi lah yang Ustaz kata yang bawa dia ke penjara tu lah kan. Ya, betul. Yang seorang tu dia lepas, cuma entah macam mana syaitan buat dia lupa, yang mana dia tak ingat langsung nak bagi tahu dekat raja tentang perihal Yusuf ni. Okay. Jadi mungkinlah sebenarnya Yusuf ni bukanlah satu watak yang bagi orang yang selamat ni dalam penjara ni, dia anggap macam dia ni one of orang penjara je. Dia tak adalah nak macam satu watak penting dalam penjara tu. Cumanya dia boleh cakap lah dalam penjara tu adalah orang bagi tahu aku tentang dakwah tauhid gitu, dan dia pernah takwil mimpi, tapi dia memang lost langsung lepas dia keluar. Sampailah havoc-nya mimpi raja tersebut. Begitu. Okay. Baik. Ya, sila. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya pasal reality hari ni kan, yang orang rappers guna ayat surah Nabi Yusuf yang 7 tahun untuk buat rapping tu. Significant tak Ustaz? Untuk yang diorang kata because of the, kalau sebelum Dajjal keluar akan berlaku teknologi 3 tahun. Baik. Ada sebahagian kelompok mereka lebih gemar untuk simpan stok makanan. Sekarang ni macam-macam. Kalau kita kata ni dia kata bulan 8 ni nak berlaku something apa semua ni, Black August lah macam-macam kan. Jadi kena simpan makanan ni, huru-hara apa semua ni. Dan saya pun tak nafikan ada orang-orang yang buat persediaan simpan makanan dan sebagainya. Saya beginilah puan-puan sekalian. Kita ni hidup dengan realiti. Ada satu soalan datang dari Ustaz, dia kata, betul ke yang tersebar dekat WhatsApp ni supaya kita simpan stok makanan apa semua, stok beras, stok demikian, kata. Saya kata kenapa? Apa yang akan terjadi? Tak tahulah, dia kata huru-hara lah, beginilah, demikian, begitu. Okey. Jawapan saya satu sahaja. Negara kita mempunyai Kementerian Pengguna Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Pengguna, KPDN KK.
KPDN-KK ni berlaku lockdown ke, berlaku PKP ke, 1.0 ke, 2.0 ke, 3.0 ke, separuh masak ke, siap masak ke, tak masak ke, macam-macam. KPDN-KK first dia akan keluarkan kenyataan tentang stok makanan mencukupi. Jadi tak perlu panik. Tak perlu panik. Itu satulah yang kita kena alert. Jadi cerita Nabi Yusuf simpan stok makanan ni, ini untuk siapa? Ini untuk kerajaan. Ini untuk benda ni akan dipikul oleh kerajaan. Dan tak perlulah puan-puan berfikir tentang dahsyatnya fitnah akhir zaman ni sampai nak lari masuk duduk dalam hutan apa semua. Tak. Kita kena hidup dengan realiti. Hiduplah macam biasa apa semua kan. Kalau nak duduk dalam hutan pun pergi beli kebun, cucuk tanam, dalam jaga pokok begitu. Jadi itu tak ada masalah. Janganlah sampai kita putuskan hubungan kita ni dengan realiti kita. Ada bisnes jual bisnes, ada rumah jual rumah kan, ada macam-macam kerana berfikir tentang soal-soal yang sedemikian. Jadi secara praktikalnya ya, kalau nak berlaku something, insya-Allah kerajaan akan bagi tahu kita dululah tentang apa-apa isu itu. Jangan kita buat keputusan sendiri. Ya, kita simpan stok makanan banyak-banyak, lala tak makan duk bulat berkutu beras. Jadi Allahu a'lam. Baik, insya-Allah saya ada soalan bertulis saya terima di sini. Ustaz, dua banduan dan raja dalam surah ini bukan Muslim kan? Ini bermakna mimpi orang yang bukan Islam juga boleh dipakai dan juga ada makna. Okey. Pendapat yang lebih tepat, raja ini Muslim. Sebab itu Allah menyifatkan namanya dengan Al-Aziz. Satu pendapat menyatakan dia adalah Muslim. Okey, maknanya pada masa itu telah tersebarnya ajaran akidah di Mesir. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada sahabatnya itu, sahabatnya ini tak pasti sama ada dia Muslim ataupun tidak. Tetapi kalau dia seorang Muslim sekalipun, ianya merupakan peringatan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Begitu. Okey, sebab hadis yang menyatakan mimpi orang-orang yang beriman sahaja dan amalan sebelum tidur itu yang ada makna. Okey, demikianlah saya nyatakan. Jadi pada pandangan yang saya pilih, bukan pandangan saya pun, pandangan yang digariskan oleh para ulama, tapi lebih saya memilih bahawa raja itu adalah Muslim. Dan mimpi itu adalah mimpi yang dialami oleh seorang pemimpin. Jadi mimpi seorang pemimpin ini dia boleh jadi satu petunjuk kebaikan, dan mimpi ni pun boleh jadi kalaupun dia bukan Muslim, tetapi Allah berkehendak kebaikan kepadanya, dia boleh mendapat kebaikan melalui mimpi dia. Gitu. Maka kita lihat bagaimana Allah boleh mengislahkan, membaiki Umar Ibn Khattab yang pada masa itu musyrikin. Allah boleh baiki Umar dalam tempoh satu malam saja. Umar transform jiwa dia itu. Jadi itu tak mustahil lah. Tak mustahil berlaku ketika mana Allah mengkehendaki kebaikan pada seseorang, hatta yang bukan Muslim. Kalau Allah nak kebaikan akidah pada dia, iman kepada dia, Allah boleh bagi. Dan dalam kes ini, pandangan yang lebih kuat, rajanya pada masa itu adalah seorang Muslim. Okey, baik, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Baik. Tak ada ya? Okey. Okey, baik, insyaAllah. Dan jika jelas keseluruhannya, insyaAllah kita mungkin berhenti dulu di sini, dan insyaAllah pada minggu akan datang kita akan sambung ayat yang ke-50 insyaAllah. Fokus kita pada perbicaraan akan datang adalah fokus berkaitan dengan bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam menjaga kemuliaan dirinya, yang mana Nabi Yusuf tidak mahu ia dibebaskan disebabkan oleh arahan raja, tetapi Nabi Allah Yusuf minta dirinya supaya dibuat bicara semula
kerana Nabi Yusuf ingin membersihkan dirinya yang mana selama ini ia masuk penjara disebabkan oleh tuduhan palsu dan juga fitnah. Jadi wallahu alam, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua insya-Allah. Sampai di sini dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.